Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yang mana belum subscribe, minta korang subscribe. Yang mana yang dah subscribe, thanks banyak-banyak sebab korang support channel aku. So hari ni dah mencapai 45 HSP tanaman aku. Alhamdulillah, cuaca dah 3 minggu tak hujan. Dah sampai kat Y9 kalau korang boleh tengok. So Alhamdulillah, bunga-bunga pun dah jadi bunga-bunga cinta dah. So mesti korang nantikan apa isu dan topik kita pada minggu ni. Let's check it out. Hai semua, hari ni kita nak sharing sikit lah kot pasal baja. Kalau korang ada tengok video-video yang dulu, baja aku ada tegaskan berkenaan dengan pH kan. Okay, kenapa kita nak monitor pH, soil pH lah, kokopik ni pH. Sebab akar akan menyerap baja dengan pH yang sesuai. Dia lebih kurang dalam 5.8 ke 6.2. 6 cantik lah kan. Sebab apa? Dalam julat tu, unsur-unsur yang penting untuk pokok cili akan diserap secara maksimum oleh akar pokok. Okay, fertilizer baja ni dia berada dalam bentuk ion. So dia ada charge lah. So dia akan, bila pH yang sesuai baru dia akan berlaku transfer ataupun absorption lah. Apa yang aku nak share, apa bezanya, sebab dekat sini kita pakai baja AB. Dan baja AB, bila kita cakap siapa tanam cili ke, tanam terong ke, apa ke, timun ke, pakai baja apa? Baja AB. So orang ingat baja AB ni satu benda yang sama, tapi sebenarnya benda baja AB ni adalah lain. Dia mengikut formula ataupun formulasi yang pembuat producer baja tu. Kami ada kawan kami sendiri yang buat formula baja AB, dan dia pun dah test dengan dia punya kebun, dan dia pun bagi kami pakai dia punya baja semua, dan kami nampak lah dia punya kesan tu kan berbeza. Contoh macam baja yang kawan kami produce ni, dia tak besar kan, tapi bunga lekat, buah pun okey, saiz cantik. Kita nak jual buah cili, kita bukan nak jual pokok kan. So kenapa kita nak perlu pokok kita besar-besar? Dia ada fasa vegetatif, lepas tu ada fasa generatif. Sebab baja AB ni memang kat mana-mana pun orang boleh cari, tetapi formula dia berbeza. Madi pun ada dia punya formula, tapi sebagai guideline saja. Madi tak spesifik kan dia. So kita yang sendiri lah nak kena fine tune benda tu. Okay, right. Dalam baja AB dia ada baja A, ada B. So A unsur dia lain, B unsur dia lain. Kenapa kita asingkan? Sebab kalau kita bancuh sama-sama sebagai dalam satu cairan pekat ataupun pati, dia akan ada reaction. Jadi dia akan nullify, maksudnya tak ada efek, baja tu hilang. So kalau kita dah campur A dengan B sebagai pati, dia tak akan ada fungsi lah. So that's why dia ada baja A dan baja B. So baja A dengan baja B ni macam-macam lah. Ada orang pakai calcium nitrate lah, potassium nitrate, ammonium nitrate and so on. Setiap baja AB ni dia ada baja tunggal dia lah, baja unsur tunggal. So ni aku nak tunjuk contoh baja tunggal yang kita orang ada dekat kebun kita orang. So kita orang pakai baja tunggal. Dulu ni macam Yara lah. So satu Yara SOP dengan satu lagi MKP. So kenapa baja ni kita orang pakai? Dia adalah sebagai tambahan. So macam contoh MKP ni, kami guna dia untuk tambahan sebagai folia, untuk kita nak bagi bunga dia melekat. So kalau bunga cili tu gugur, dah tak ada function lah kita tanam pokok cili. Dan SOP ni pula kita orang guna untuk sebagai tambahan dalam baja B, untuk nak bagi buah kita panjang, lurus dan berat. Tapi baja SOP ni kita akan bagi bila dah nak dekat merah lah. Okay, so baja yang biasa yang ada dijual dekat pasaran, yang baja butir tu, biasanya tu baja NPK. N nitrogen, P phosphorus, K ialah kalium, potassium. Yes, potassium. So NKP ni adalah basic yang mana dia memang pokok perlukan, itu adalah yang utama. Tetapi dia juga perlu elemen-elemen lain, elemen-elemen trace element, ataupun bahasa Melayu dia kita panggil sebagai unsur surih. So unsur surih ni kita perlu dalam bilangan yang volume lah, sepadu yang sangat-sangat sikit, macam ferrum, manganis, copper kan. So dia akan pilih persen. Contoh macam Yara SOP ni, dia ada potassium tu K lah, kalium, potassium oxide 51%, potassium dia ada 42%, sulfur dia ada 18%. Bila kita masuk baja SOP ni, dia akan tambah percentage unsur yang berada dalam, yang dah ada dalam baja A dengan B. Beza NPK dengan baja AB ni ialah baja NPK ni dia slow release. So dia dalam bentuk butir-butir, dia slow release. Bila dia kena air, dia akan
nutrien itu akan keluar secara perlahan. So beza dengan baja AB kita dah bancur, dia cecair. So cecair ni dia akan cepat. Okay, so kenapa aku sebut foliar? Okay, foliar ni adalah maksudnya semburan yang terus direct kepada daun. Okay, kenapa kita buat macam tu? Sebab ada unsur-unsur yang dia lambat untuk transport naik ke atas. So macam sekarang bila pokok dah besar, dia akan bila unsur tu lambat naik ke pucuk, pucuk tak sihat, dia akan jadi yellowish, dia jadi colour kuning. So kita akan top up secara macam contoh kami buat dekat baja A, kami akan top up sikit ferrum. And at the same time kita boleh je senang kat kedai ada banyak, sama kami memakai can microbe. So can microbe dia ada trace element, memang khas untuk trace element lah, nak tambah. So kita pakai tu, kita foliar terus kepada pucuk. So dia akan mengelakkan daripada berlaku deficiency lah kepada pokok kita. Kenapa deficiency boleh berlaku? Okey, salah satunya akar ada masalah, akar macam korang terpotong akar ke kan. So akar dia dah kurang efficiency untuk sebutan. And then pH bila berlaku ada gangguan kepada sistem akar, so kita kena support lah dengan pakai pucuk, semburan kepada pucuk. Walau bagaimanapun itu tidak terus kita nak hantar foliar saja, tak payah. Tak, itu bukan maksudnya lah. Foliar ni sebagai tambahan suplemen. Yang akar pun penting juga, serapan daripada akar. Macam MKP aku dah bagi tahu dah tadi, dia untuk kita nak bagi bunga kita lekat lah. Okay, so kita pakai. So kami pakai ni lah dia, baja A dan baja B. Okay, so kalau kat sini baja A dan baja B, kita boleh cam dia melalui ini lah. Baja A dia ada ferrum kat sini. Ferrum dia kalau korang tengok ni tak silap aku lah, potassium nitrate ataupun calcium nitrate, aku tak sure mana satu. Tapi yang membezakan A dengan B ni lah, ni ada A dia ada ferrum, B ni dia ada copper. Tapi kalau korang tengok percentage dia sangat sikit nak compare dengan mass volume yang baja yang lain ni. Sebab ni adalah untuk makronutrien yang dia penting, diperlukan ni lebih daripada ferrum. Kalau terlebih ferrum, terlebih copper, dia akan menyebabkan toksik lah, toksik kepada kita punya kokopit dan juga pokok kita lah. So bila toksik lagi susah kita nak handle. Lebih baik kurang efficiency tetapi tak toksik. Sebab kalau dah toksik, kita susah nak adjust. Aku pun rasa aku tak tahu macam mana nak adjust kalau pokok kurang kena toksik. Okay, so ini je lah aku punya simple sharing untuk hari ni. Kalau korang nak cari baja AB yang berkualiti, korang boleh cari kita orang. Alright, sebab kita orang pun supply juga baja AB ni. Kelebihan dia, kalau korang beli dengan kita orang baja AB ni, kami tahu percentage baja-baja, unsur-unsur yang berada dalam baja ni kami tahu. So kita boleh adjust mengikut keperluan ladang. Sebab keperluan ladang berbeza. Macam kami di sini kerap hujan, jadi ada kita kena adjust sikit lah. Contoh macam aku cakap tadi lah, kalau pokok kekuningan kita boleh tambah ferrum. Tetapi syarat utama dia kita check pH dulu lah, pH kokopit. Sebab kalau daripada pH kokopit tu, kalau kita tengok dia terlampau acidic, kita kena adjust dulu kokopit yang pH. Dan kalau pH tu dah kembali stable, insyaAllah daun yang kuning tu dah akan hijau balik. Tetapi bila kalau buah dah banyak apa semua, pucuk kuning, pH okey, then tu adjusting lah sikit dengan baja korang. Okay, so one tak ada. So jadi aku ambil alih tugas dia lah. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel ni, sila subscribe. Dan bagi yang dah subscribe, sila like, follow, share. Jumpa korang next video, okay?